Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, bahagia Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam Barisan Yang Kuasa Hulu Balang Penggerak Surau, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, semuanya tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang daripada karya sini ataupun karya yang berhampiran yang dah mendengar cerita lalu dia datang malam ni. Alhamdulillah, dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama pada malam ini yang di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan di malam ni bukan nak tengok Samsul debat sangat, tapi dia nak dengar kuliah, kan? Macam itulah. Saya pun tak tahu 3 ta tu apa tadi. Nasib baik Tuan Pengerusi sebut. Jadi bila dia dah tentukan ta tu apa, kenalah ikut, kan? Jadi kreatiflah tajuk ni, kan? 3 ta, yang mana sebenarnya dalam Quran pun ada sebut betapa beberapa perkara yang menjadi penghalang kita buat baik, yang menjadi halangan kita buat baik. Kita nak buat baik tapi ada halangan, kan? Yang mana kalau kita tengok dalam Quran sendiri, kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 14, Allah Ta'ala beritahu apa? Firman Allah yang bermaksud, dan dijadikan terasa indah kepada manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang berlonggok berupa emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternakan, sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi dalam ayat tu dia beritahu wanita pada lelaki, ujian untuk lelaki wanita, ujian pada wanita adalah lelaki. Adalah setengah orang tu je yang halangan ni sesama sendiri. Nah tu yang poning lah, kan? Yang poning-poning tu ialah dia boleh minat pula sesama senapang tu, payah tu. Dia dah senapang, dia minat senapang kan, gila tu kan. Yang faham-faham, tak faham tanyalah kawan-kawan, payah kan. Dan begitu juga dalam ayat ni sebut juga anak-anak pun jadi ujian. Dan begitu juga yang ketiganya disebutkan sebagai harta benda yang bermacam jenis, termasuk haiwan ternakan. Dia duit tak banyak, lembu banyak. Disebabkan lembu dia tak semayang. Waktu maghrib tu dia lekor melayan lembu lagi, nak make sure lembu tu masuk dalam kandang, contohlah kan. Ada macam-macam masalah, kan? Isteri baru nak pergi malam ni nak pergi ceramah lah. Abang dah janji malam ni kata nak makan sesama kat luar, tak jadi dia pergi ceramah, contohlah kan. Baru siap pakai baju, tiba anak abang kata nak pergi pasar malam punya hal, tak jadi pergi ceramah, kan? Dan begitu juga yang ketiga tadi, harta benda tak habis kira lagi, warning tak habis transfer lagi, kena masukkan duit lah, itulah macam-macam urusan. Tetapi malam ini kita cerita Allah menguji kita. Allah menguji kita dengan 3 ta. Tu fokus kita. Tapi dalam Quran tadi dah cerita dah, termasuk daripada ta yang ada tadi, 2 ta, iaitu wanita dan juga apa tadi, harta. Harta dia kata tu kan. Tetapi pada orang perempuan jangan perasan pula, wah kita tak termasuk sebab kita lah yang penyebab kemusnahan itu. Tak, orang perempuan pun ada ujian suami laki dapat suami handsome, kan? Itu rajin dia pergi ke surau, kahwin muda dapat laki muda handsome, ngadap suami pula kerja, tak ada datang surau. Haji tu elok datang surau, azan setiap pagi, kahwin langsung tak datang, contohlah, contoh. Kan? Macam-macam, itu sebabnya ingat tak kisah Nabi Yusuf, kan? Nabi Yusuf yang paling tampan sekali. Siapa yang minat kat dia? Zulaikha, kan?
Zulaikha nak kat dia. Tapi ramai juga yang tak tahu cerita yang Zulaikha lepas tu masuk Islam, jadi isteri Nabi Yusuf. Tetapi kecintaan dia kepada Allah macam mana? Bila cinta pada Allah, bila dia kahwin dengan Nabi Yusuf, dia mengurungkan diri dia beribadah sebab dia takut kalau dia pandang Nabi Yusuf, dia lupa pada Allah. Dia takut. Macam tu. Kita cuba dapat contoh lah. Contoh dapat kahwin dengan Nilofa. Contoh lah. Ni contoh tau. Ni saya tak apa. Ni contoh lah. Macam mana lah kita kan? Kan? Tapi saya faham. Bak kata saya dah tanya dengan imam tadi. Imam kata tu bukan taste saya. Macam tu okey lah. Tak apalah. Saya faham lah kan. Not my taste kan. Jadi dalam hal ini kita tengok kan macam manakah keimanan tu. Keimanan pada Allah tu lebih. Itu sebabnya kalau ada sesiapa kan saudara mara kita yang berhasrat nak kahwin dengan orang yang bukan seagama, nasihat saya, contohnya isteri dia tu, bakal isteri dia tu baru nak masuk Islam. Bakal menantu kita ada potensi lah. Nampak bakal menantu kita ni dia nak masuk Islam sebab nak kahwin dengan anak kita. Nasihat saya, suruh dia kenal Islam dulu. Lepas tu kahwin. Boleh, saya boleh bagi kamu kahwin dengan anak saya dengan satu syarat, saya nak kamu 6 bulan kena pergi kursus, pergi kuliah, pergi duduk kat pondok tu seminggu sekali, awak pergi belajar dekat sana dulu, kemudian awak datanglah jumpa saya balik. Sebab banyak sangat berlaku bila dah kahwin, konon lah besok dah kahwin, pandailah aku ajar, sampai ke sunnah tak boleh ajar. Lepas tu bila kahwin apa dia ingat? You yang suruh I masuk Islam, okey? Sekarang you nak suruh I semayang pula. Ayat dah. Akhirnya, dan banyak juga kes isterinya mu'alaf masuk Islam, isteri lagi taat daripada anak orang Islam ni yang lagi tak berguna pun patut ajar dia. Sudahnya yang bukan Islam tu pula elok bila masuk Islam, dia beribadah pada Allah. Menangis dia mengadu, suami saya tak nak semayang, wahal dia yang nak ajak saya masuk Islam. Malu sikit dengan nama kan? Itu cerita. Jadi sebelum tu menjadi menghalang. Tapi itu bukan cerita lah, tu kena tajuk lain. Dilema pernikahan mu'alaf, macam tu lah. Itu tajuk lain. Makna apa? Makna kena panggil lagi, macam tu lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka dalam hidup kita ni kita kena sabar. Sabar, kuat dan tabah. Bila sebut tentang sabar, sabar ni ada 3 macam. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali menggambarkan pahala orang sabar ni ada 3. Sabar yang pertama adalah sabar untuk taat perintah Allah, itu dapat 300 darjat tingkatan pahala. Sabar untuk taat perintah Allah. Contoh, bukan senang nak datang surau hari, kena sabar. Alahai, malam ni tak pergi apa salah? Tak boleh, kena pergi juga. Maknanya kuat gitu, dia nak pergi juga. Walaupun suami bini dah sebab kamban kat ruang tamu tu, tetap datang, kuat sabar dia. Naik kereta nak pergi daripada Iskandar nak pergi ke Melaka. Dalam perjalanan ni nak kerja ni Melaka ni kan ada apa nak jumpa dengan tak tahulah, jumpa ada orang penting lah kita nak pergi ni. Dalam perjalanan Zuhur pula, isteri tanya, "Bang, dah Zuhur lah bang, kita nak berhenti solat dulu." "Nantilah sampai sana sekarang kita baru fikirlah pasal semayang ni." Mana orang tu tak sabar. "Bang dah masuk Zuhur bang." "Jomlah kita berhenti." "Tak apa ke bang lewat?" "Tak apalah, yang penting kita semayang dulu." Mana sabar orang tu. Kategori yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah, itu dapat 600 tingkatan darjat pahala. Meninggalkan larangan Allah bukan senang. Kawan-kawan tengah mengumpat, aku dengar kan imam lah. Kenapa dengan imam? Aku dengar. Contoh pak, cerita lah, contoh, bukan imam sini, imam SDJ Ittifaqiyah ni, okey. Ni tempat lain. Dia baru bercerita, 2 orang dia bercerita, seorang lah datang, nampak? Dia ni nak tegur dia. Dah lah kau janganlah cerita pasal orang lain tak baik tau. Alah macam kau baik sangat. Nampak? Macam kau baik sangat tu, kalau dia sabar, macam mana? Kalau dia tak sabarnya, dia tak sabar, yelah aku bukan baik sangat. Sambunglah cerita tu. Kan? Tapi kalau dia sabar, yelah aku tahu aku tak baik sangat tu sebab aku nak ajak kita sama-sama jangan buat jahat dah, cakap pasal orang. Nampak? Tu orang sabar. Dan yang ketiga, yang paling tinggi darjatnya, iaitu darjat yang diberikan 700 darjat tingkatan pahala, iaitu bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita.